puji dan syukur hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Kita dah masuk 10 hari terakhir ya, dalam 10 hari terakhir. Lagi berapa hari lagi saja, insya-Allah kita akan, jika dipanjangkan umur, kita akan bertemu bulan Syawal, yang mana di situ ada puasa 6 di dalamnya. Tapi ambillah peluang keemasan bulan Ramadan ini, kita masih hidup. Kata Imam Al-Jauziyah, Ibnu Jauziyah menyatakan, jikalau ahli kubur ini cita-cita mereka diberikan peluang untuk hidup, apa yang akan mereka cita-cita atau angan-angankan, yang mereka angan-angankan ialah untuk berada di dalam bulan Ramadan. Itu untuk orang yang meninggal dunia. Ini bagaimana kita pula yang masih hidup ini ya. Ingatan ini juga termasuk pada diri saya. Baik, kita dalam kitab perenggan yang terakhir dari kitab Risalah Adab Sulukil Murid, iaitu dalam bab melenyapkan takut terhadap makhluk. Sebelum ini tentang perkara kita menerima hadiah, bagaimana jikalau orang beri kita hadiah dengan cara yang baik, maka terimalah. Jikalau kita memerlukan hadiah itu, dan bersyukurlah kepada Allah, sebab Allah lah yang menggerakkan orang itu memberi kita hadiah yang kita perlukan. Lalu setelah bersyukur kepada Allah, lalu berterima kasihlah kepada orang yang memberi kita hadiah itu. Ya, saya ada nukilkan, saya sebut satu hadis, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, maka dia juga tidak berterima kasih kepada Allah. Kemudian, jikalau kita tidak memerlukan hadiah itu, fikirkanlah terlebih dahulu, kalau kita ini mendapati keadaan yang lebih baik bagi hati kita, jika kita terima, maka terimalah. Atau jika tidak, kembalikanlah dengan sopan santun, sehingga tidak mematahkan hati pemberi itu. Kerana kehormatan seorang Muslim sangat besar di sisi Allah. Kehormatan seorang Muslim, kita tidak mau menerima hadiahnya. Kerana apa? Kita sudah ada berapa ribu, kemudian orang kasih kita duit. Ini bab duit ya, konteks zaman sekarang, bab duit. Terima, merosakkan hati kita, cinta kepada dunia. Maka kita kata, kita tidak memerlukan inilah, tidak apa, awak kasihlah dengan orang yang lebih baik, dengan sopan dan santun. Dengan sopan dan santun. Kerana kehormatan seorang Muslim sangat besar di sisi Allah. Orang Islam ni kehormatannya sangat besar tau di sisi Allah. Kita ada menjaga ataupun tidak kehormatan saudara si Islam kita? Kita tanya diri kita. Dengar hadis ini baik-baik ya. Hadis sahih. Saya lupa daripada hadis Bukhari wa Muslim ataupun salah seorangnya. Hadis muttafaqun alaih ataupun apa. Dengar hadis ini baik-baik. Menjaga kehormatan seorang Muslim ya, dengan kata-kata, dengan pandangan mata, dengan perbuatan kita, semuanya kita kena jaga kehormatan seorang Muslim. Menjaga kehormatan seorang Muslim, di belakang mereka kita cakap yang baik, di hadapan mereka pun begitu juga. Jangan di belakang, di depan baik, di belakang bermuka-muka. Itu Allah benci sangat. Ada dalam hadis, orang yang bermuka-muka ni talam dua muka, Melayu kata. Itu sesama Muslim. Apatah lagi kalau kita mengata dia, orang Islam itu, kita mengata saudara Islam kita itu di belakangnya, di hadapan orang kafir. Bagaimana pula? Qala Rasulullah SAW, sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufur. Telah bersabda Nabi SAW, mencela, mengata, menghina seorang Muslim itu adalah fusuq. Itu adalah perbuatan fasik. Tahu ataupun tidak apa itu fusuq, fasik? Kita sudah dengar, ini fasik, ini zindiq, ini kafir. Tahu apa maksud fusuq, fasik? Fusuq ini ialah orang yang melakukan zina, minum arak, makan babi,
tanpa bertaubat berterusan. Fusuq, orang yang melakukan dosa-dosa besar tanpa kesedaran dan tanpa bertaubat, main nombor ekor dan sebagainya, berjudi. Kalau saya cakap gini baru orang sedar. Kalau saya cakap orang yang melakukan dosa-dosa besar tanpa bertaubat, sekali lalu lah pula waktu-waktu gini kan, luar panas, dalam aircon kan, dalam keadaan berpuasa, jadi sekali lalu je lah. Tapi bila saya kata fusuq ini ialah kamu berzina, kamu minum arak, kamu makan babi, antara ni tiga atau tiga-tiga sekali yang kamu lakukan, kamu main judi, toto ataupun 4D, dan kamu tidak bertaubat, itulah fasik, fusuq. Dan menghina, mencela, mengata, mengumpat saudara seislam kamu, Muslim, apatah lagi jikalau dia bukan saja Muslim, dia beriman, itu adalah fusuq. Mengatanya itu adalah fusuq. Nabi SAW yang cakap, bukan saya. Dan membunuhnya ialah kufur. Membunuhnya ialah kufur. Sebab itu ada dalam satu hadis Nabi SAW menyatakan, apabila datang seorang Muslim kepada kamu dengan niat hendak membunuh, apakah kamu membunuh dirinya? Tidak, kamu lari. Ada dalam satu hadis, orang yang dibunuh dan yang membunuh itu dua-dua masuk dalam neraka kan? Itu sama Muslim. Wa qitaluhu kufr. Dan membunuhnya ialah kufur. Membunuhnya adalah kufur. Kita fikir, takkanlah aku nak bunuh sesama Islam. Memang jadi pun ISIS apa semua ini, mereka bunuh orang, sembelih orang Islam yang tidak sefahaman dengan mereka. Mereka mengkafirkan, mengkafirkan orang-orang yang tidak sefahaman dengan mereka. Ini ada satu, bukan mazhab, ideologi. Hati-hati dengan orang begini. Sebab tu di Singapura ada skim pengiktirafan asatizah. Jadi MUIS boleh pantau berapa ramai ustaz-ustaz yang kata tidak boleh begitu, tidak boleh begini, semuanya bid'ah, syirik bid'ah. Bid'ah aja dia tidak tahu mendefinisikan apa itu bid'ah. Dia nak kata Imam Syafi'i, mereka kerana kita ini mazhab Syafi'i, mereka selalu quote kitab Al-Um. Kitab Al-Um ini ialah qaul qadim, sewaktu Imam Syafi'i berada di Filistin. Tapi ada qaul jadid, qaul apabila Imam Syafi'i berada di bumi Mesir, yang mana pahala bacaan sampai kepada si mati. Kenapa guna satu saja kitab Al-Um? Ini namanya tidak adil dalam ilmu, pengkhianat ilmu. Jaga-jaga dengan orang begini. Membunuh sesama Islam ini kufur. Nabi SAW ada kata apa? Fitnah itu lebih teruk daripada membunuh. Jadi kalau membunuh sudah kufur, kalau kita fitnah sesama Muslim, apa ceritanya? Apa ceritanya? Kalau fitnah lebih teruk daripada bunuh. Berapa ramai kita fitnah. Yang difitnah pula ulama-ulama, ustaz-ustaz. Bagaimana tu? Itu dia, kita kena jaga hati orang Islam. Jikalau ada hadiah itu boleh merosakkan hati kita cinta kepada dunia, maka tolak hadiah itu dengan cara yang sopan santun, supaya orang itu tidak kecil hati. Kita sambung, kita habiskan perengan ini untuk hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sahibul kitab Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad qal wa iyyaka wa radda lisyuhrati wal akhdha bisyahwah wal an ta'khudhahu bisyahwati khairul laka min an taruddahu lisyuhrati bizuhdi wal-i'rad 'anid dunya was-sadiqu la yaltabisu alaihi amr
wala budda an yaj'ala lahu rabbuhu nuran fi qalbihi ya'rifu bihi ma yuradu minhu. Wa iyyaka, dan hati-hatilah kamu, waradda lisyuhrati, daripada menolak, lisyuhrati, waradda lisyuhrati, untuk mendapat kemasyhuran, agar dikenal orang. Tolak agar dikenal orang. Bagaimana tolak ni boleh dikenal orang? Atau menerimanya dengan nafsu syahwat. Jadi hati-hati jikalau kita mendapat sesuatu pemberian itu, kita menolaknya agar kita dikenal orang, ataupun kita menerima pemberian itu dengan nafsu syahwat. Hati-hati. Menolak pemberian agar dikenal orang ni apa? Nanti saya disebutkan di sini. Walaupun demikian, menerima wali an ta'khadahu bisyahawati khairul laka. Walaupun demikian, menerimanya dengan syahwat, menerima hadiah itu dengan syahwat adalah lebih baik daripada menolaknya dengan harapan. Menerima dengan syahwat adalah lebih baik daripada menolaknya dengan harapan agar dikenal sebagai seorang yang zuhd, bizuhdi wal i'radi 'anid dunya, sebagai seorang yang zuhud atau orang yang berpaling dari dunia. Tidak mengapa saya macam orang, contoh zaman sekarang orang salam keruk tahu salam keruk. Salam tapi dalam ada envelope. Salam dalam ada duit lah. Ustaz-ustaz banyak macam inilah. Orang-orang biasa tahlil, baca tahlil ke, Pak Haji yang baca tahlil kan, pun adalah macam ni, salam keruk kan. Tak apa, jangan susah. Sebab hendak dikenal orang sebagai dia zuhud, ikhlas orang dia. Ini kita jangan tengok di orang lain, kita lihat diri kita, termasuk saya juga. Tidak apa, ambil saja. Itu bab hati, nanti kita minta pada Allah pulihkan. Kerana apa? Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW telah bersabda, maksudnya apa yang aku sangat takutkan ke atas kamu ni semua adalah syirik yang kecil. Apa itu syirik yang kecil? Tanya para sahabat. Riya, ra'aitu man ra'ani. Siapa yang melihat aku? Riya, mempamerkan, memperlihatkan, supaya dikenal sebagai ni orang yang zuhud, ni orang bukan ahli dunia ni. Boleh panggil dia tahlil berapa kali, tahlil berapa kali, tak apa, dah masuk 10 kali, tak apa, alamak goyang juga ini orang tidak boleh, bukan kerana Allah, jadi sebab itu dia ni boleh goyang. Ambil saja. Sebab itu orang kita sekarang ramai tidak seperti orang-orang dahulu. Orang kita sekarang nak beramal, nak tunggu ikhlas. Bila kau dah ikhlas? Siapa yang ikhlas pergi kerja di sini? Siapa yang ikhlas pergi kerja? Kalau semua pergi kerja ikhlas ni, ya Allah, tak ikhlas, nak bangun pun berat. Bangun subuh lagi ringan. Lepas subuh tidur balik sekejap, nak buka mata, ya Allah, terbayang muka bos, terbayang muka tempat ofis tu. Ya Allah, ni barulah perjalanan. Ikhlas tak? Tunggu ikhlas baru kerjalah. Ni tunggu ikhlas baru nak beramal, tunggu ikhlas baru nak sedekah. Jadi apa guna kita doa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai pentadbir kami, terimalah daripada kami ini, kerana Engkau yang Maha mendengar. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wal riya wal kibr. Ya Allah, bersihkanlah hati aku daripada kemunafikan, daripada riya dan juga sombong. Buat dulu, orang-orang dulu buat dulu, kemudian minta pada Allah, supaya kita tidak boleh lawan sendirian. Allah ya muqallibal qulub, Allah yang membolak-balikkan hati kita. Jangan ingat kita boleh mengalahkan nafsu kita ini sendirian. Itu kita sudah ada syirik itu yang tersembunyi.
Kerana kita telah bersandarkan kepada diri kita. Dalam kitab Tauhid Sufi oleh Syekh Arsalan menyebutkan, kulluka syirkun khafiyun. Semua yang kau sandarkan kepada diri kau itu adalah syirik yang tersembunyi. Dalam hadis Bukhari menyebut, syirik tetap syirik, tersembunyi ataupun tidak, tetap tidak diampuni sehingga kamu bertaubat. Apa kita berada di sini kerana usaha kita? Tidak, Allah yang gerakkan, kita yang jalankan. Usaha kita untuk dunia atau akhirat. Alaysa lil insan illa ma sa'a. Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali sebut ayat itu, tidaklah seorang itu dapat apa yang diusahakan. Apa yang diusahakan itu, kalau dia usahakan untuk akhirat, dapat akhirat. Dia usaha untuk neraka, dia dapat neraka. Jadi buat saja. Lebih baik menerima dengan syahwat daripada menolak. Ini menunjukkan bahawa riya ini adalah lebih ditakuti. Kita nak orang kenal kita sebagai orang yang zuhud, orang yang tidak cinta dunia. Sebenarnya hati kita membuat dengan dunia. Pantang nampak baju lawa sikit, pantang nampak sport rim baru, pantang nampak tinted color biru. Tinted aku kalau hijau, aku nak tukar color biru pula. Baru 2 bulan lepas tukar tinted. Kereta di Singapura pula guna 10 tahun. Saya duduk di Johor, 1 minggu di Johor, 1 minggu di sini. Saya lihat orang Singapura punya bodoh saya kat orang Singapura. Pergi kedai tu, kedai di kawasan mana tu, Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad, adalah kawasan Johor, dekat-dekat dulu Holiday Plaza. Saya ada buat kereta saya di situ juga. Saya lihat dia punya buat kereta ni macam rumah, macam nak tinggal selama-lamanya. Orang buat rumah pun tak macam tu juga, pasal kita tahu kita akan mati. Buat kereta, ya Allah, nak guna tak sampai 10 tahun pun habis bayar, dah break even, dia nak jual pula. Dia buat macam-macam dengan exhaustnya, dengan apanya. Bodoh, bahlul. Ini orang-orang bodoh. Jadi pasti Allah akan menjadikan cahaya di dalam hatinya sehingga ia mengetahui apa yang diinginkan Allah darinya. Seorang yang teguh, yang tidak diragukan oleh sesuatu, dia teguh, dia tidak ragu oleh sesuatu pun, dunia ataupun tidak, pasti Allah akan menjadikan cahaya di dalam hatinya sehingga dia tahu apa yang diinginkan Allah darinya. Nak ambil saja. Dan kita bersihkan hati kita, minta Allah cahayakan hati kita. Sebab itu banyak bertafakur. Jadi kita tahu apa yang kita mahu. Ramai di antara kita tidak banyak bertafakur diri, tidak banyak menghisap diri sendiri, banyak menghisap saudara-saudara lain. Jangan. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Daripada kebagusan keislaman seseorang muslim itu ialah meninggalkan perkara yang tidak ada kena mengena dengannya, kata Nabi SAW. Banyak fikirkan diri kita, fikirkan orang lain untuk membantu. Tapi kalau orang lain aib mereka apa semua, jangan. Kerana itu akan, ini perkara ni yang kita memikirkan tentang keaiban kita, mikirkan dosa kita, ada riak yang tersembunyi ataupun tidak, itu semua akan menjadikan nur di dalam hati kita. Allah akan campakkan nur sehingga kita tahu apa yang kita perlu, kita tahu apa yang kita tidak perlu, dan kita tahu apa yang Allah mahukan daripada diri kita sendiri. Faham ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, yang sedikit ini, dapat dimanfaatkan. Berapa lama kami nak cuti lepas Syawal? Kerana hari ni hari Khamis, hari Khamis siapa nak jalan raya kan, minggu kedua. InsyaAllah kita jumpa lagi 2 minggu lah. Lagi 2 minggu. Dah sebulan lebih banyak kelas tutup. Jadi kalau yang kelas insyaAllah minggu, lagi 2 minggu insyaAllah saya di sini. Hari Rabu kuliah maghrib Sayyidatina Fatimah Zahra, sejarah lengkap. Hari Khamis sebelum Zuhur atau selepas Zuhur lah. Tengok Zuhur dah makin dekat ni. Mungkin lihat bagaimana. Ada apa-apa soalan?
Siapa nak tanya-tanya lah. Ada soalan? Baik, tak ada soalan. Bagus. Teruskan sedekah Ramadan. Sedekah Ramadan ini beri orang duit. Ini beri orang duit hari raya ni tradisi kita juga. Jangan kita mengkritik kerana sudah jadi uruf tempat kita. Tapi tradisi baru kita adakan. Ini nak kata bid'ah lah orang Melayu. Ini bukan bid'ah, ini sunnah. Nabi SAW lebih pemurah di bulan Ramadan. Maka beri duit envelope pada anak-anak kecil, budak-budak kecil. So kita kasih pada hari raya kan, kasih anak-anak kecil di bulan Ramadan. Adakan tradisi ini. Kerana apa? Berlipat kali ganda pahalanya untuk dapat ridha Allah. Pahala untuk dapat ridha Allah, bukan pahala semata-mata pahala je, ya, pahala untuk dapat ridha Allah. Jadi tradisi ini kita adakanlah kalau boleh. Mula bulan Ramadan ini, ni masih bulan Ramadan, kita beri duit pada budak-budak ke ibu bapa kita. Hari raya lain cerita lah. Hari raya duit lain pula. Kalau ingat siapa ada bajet, bulan puasa beri anak saudara atau anak $10. Hari raya $5 je. Kenapa? Ramadan hari tu $10 lah. Hari raya $5 je lah. Kasi itulah. Buat macam tu. Cubalah baru tradisi baru ni kita adakan supaya kita menjadi lebih pemurah di bulan Ramadan, ya. Lebih pemurah di bulan Ramadan mengikut akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akhiri dengan tasbih kafarah surah Al-Asr. Sebelum itu, jika insyaallah pada 6.30 petang kita ada Ratibul Atas, baca Ratibul Atas, dan insyaallah selepas solat isyak hingga solat tarawih witir yang berkunut, insyaallah saya akan pimpin. InsyaAllah kita jumpa nanti. Dan jikalau selepas hari ini kita tidak berjumpa, saya ucapkan in advance selamat Hari Raya Aidil Fitri. Maaf zahir dan batin. Okey. Dia slow kita. Baik, kita akhiri yang tasbih kafarah surah Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna من الظالمين. صلى الله عليه سيدنا محمد وصحبه اجمعين. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.